الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-25 muka surat 52. Melihat anak bulan. Ini masuk dalam bab puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak bulan. Apabila kamu melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah, yakni raya Aidul Fitri. Jika mendung, yakni tidak nampak, maka hitunglah ia 30 hari. Keterangan: tidak wajib berpuasa Ramadan melainkan apabila kelihatan anak bulan. Jika anak bulan tidak kelihatan, maka wajib disempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi 29 Sya'ban akan tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, esok tu 1 Ramadan. Maknanya Syawal hanya 29 hari. Kalau tak nampak anak bulan, sehari lagi Syawal, 30 Syawal. Syawal ke Sya'ban? Sya'ban. 29 Sya'ban tengok anak bulan. Kalau nampak, esok tu 1 Ramadan. Kalau tak nampak, esok tu 30 Sya'ban. Dipanggil ru'yah. Ru'yah. Falak ni, ilmu falak ni ada dua. Satu dengan cara kira-kira. Yang kedua dengan melihat anak bulan. Cerak. Ru'yah.
Jadi Nabi letak syarat 1 Ramadan jika nampak. Kalau tak nampak 30 Sya'ban. Pada hari 30 Sya'ban itu diharamkan kita berpuasa sunat. Melainkan puasa yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang. Seperti puasa Isnin dan Khamis. Ia dinamakan hari syak. Syarat sebut Yaumus Syak, hari ragu, 30 Sya'ban. Kerana tak nampak anak bulan, kita isytihar 30 Sya'ban. Bagi negara yang nampak anak bulan, hari itu dah 1 Ramadan. Tempat hak tak nampak anak bulan ni dipanggil hari syak. Hari syak tak boleh puasa. Nak puasa Ramadan belum masuk 1 Ramadan. Nak puasa sunat tak boleh. Maksudnya puasa qada boleh. 30 Sya'ban puasa qada boleh. Yang tak boleh itu puasa sunat. Itu pun ada pengecualian. Puasa sunat yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang. Contohnya orang ni dia selalu puasa akhir bulan. Akhir bulan. Hari last. Hari akhir dia akan puasa. Maka 30 Sya'ban, hari terakhir Sya'ban, dia boleh puasa. Atau menjadi rutin dia puasa Isnin. Tiap kali Isnin. 30 Sya'ban jatuh hari Isnin, dia boleh puasa sunat Isnin. Puasa qada memang boleh. Kerana kalau kita qada lambat, dah masuk bulan Ramadan, tak ada peluang dah nak qada, nanti kena bayar fidyah. 30 Sya'ban boleh qada, 30 Sya'ban boleh puasa sunat yang duk biasa puasa. Duk biasa puasa Khamis, 30 Sya'ban Khamis, puasa Khamis. Duk biasa puasa Isnin, 30 Sya'ban Isnin, puasa Isnin. Ada orang duk biasa dia last hujung bulan dia akan puasa. Hujung bulan dia puasa. Maka 30 Sya'ban tu hujung bulan dia boleh puasa. Tak jadi masalah. Tak haram bagi dia. Kita yang tak rajin puasa sunat ni, jangan duk puasa lah 30 Sya'ban, haram. 30 Sya'ban ni haram atau dipanggil makruh tahrim. Kita tak rajin-rajin puasa ni, tiba-tiba nak pergi puasa 30 Sya'ban, puasa sunat, tidak boleh. Wajib melihat anak bulan bagi menetapkan tarikh permulaan puasa. 1 Ramadan orang tengok anak bulan. Syarat dia tu. Syawal nak raya Aidilfitri, tengok anak bulan. Dan penetapan 1 Zulhijjah untuk menetapkan hari bagi ibadat wukuf Arafah. Wukuf 9 Zulhijjah. Kena tahu dulu bila 1 Zulhijjah. Maka hujung 29 Zulqa'dah akan dilihat anak bulan di negara Saudi, di Mekah. 29 Zulqa'dah akan diteropong tengok anak bulan. Kalau nampak, maknanya 1 Zulhijjah. Tak nampak, 30 Zulqa'dah. Esok lusa tu baru 1 Zulhijjah. Tujuannya ialah untuk memastikan bilakah tarikh wukuf. Wukuf 9 hari bulan. Wukuf ni benda penting. Dalam haji, hak paling penting sekali wukuf. Siapa tak wukuf, tak dapat haji. Dia hanya buat umrah saja. Di Mekah, tak jadi haji. Dia panggil fawatul haj. Terlepas haji. Haji ni, dia tak terlepas. Luput haji. Luput. Dia hanya boleh buat umrah. Haji tak dapat. Sebab tak wukuf. Sebab dia time dia 9 Zulhijjah. Nak pastikan tu. Haji dia tak akan batal. Batalnya hanya dengan murtad. Dia bukan macam ibadat lain. Semayang kalau kita gelak, batal. Kalau kita makan, batal. Gerak banyak, batal. Haji tak ada istilah batal. Butlanul hajj la yakun illa birriddah. Batal haji tak akan berlaku melainkan dengan murtad. Murtad yang batal haji. Haji tak batal. Dia cuma kalau bersetubuh dalam ihram, duduk dalam ihram bersetubuh. Haji. Itu orang panggil fasadul haj. Rosak haji. Rosak bukan batal, rosak.
Rosak tu apa maksudnya? Dia kena denda seekor unta, dia berdosa, kemudian dia kena qada nanti. Tahun ni dia buat bagi selesai, tahun depan kena qada. Dosanya besar, dendanya besar, seekor unta. Gitu. Rosak haji bil jima', fasadul hajj bil jima'. Terlepas haji, nak buat haji, niat haji tapi terlepas. Tak dapat. Boleh buat umrah aja. Tahallala bi umratin, hak tu orang panggil fawatul hajj. Luput haji bila tak wukuf di padang Arafah. Dia hilang mana tak tahu, orang pergi padang Arafah dia hilang. Dah 10 Zulhijjah baru dia muncul. Dia kata aku nak wukuf apa lagi, dah 10 Zulhijjah dah. Habis dah masa dia. Itu dia terlepas haji, dia boleh buat umrah aja. Nak tahallul dia buat umrah. Balik orang panggil Pak Haji, bukan haji, umrah. Batal tak ada yang membatalkan haji, tak. Buatlah apa kesalahan pun haji tak batal. Hanya dengan murtad saja baru terbatal ibadat haji dan juga umrah. Umrah pun serupa, tidak ada yang membatalkan umrah. No? Pakai minyak wangi bukan batal umrah. Ada orang kata jangan pakai minyak wangi nanti batal umrah. Bukan batal. Pakai minyak wangi nanti kena denda. Pakai dengan sengaja nanti kena dam. Tak batal. Bersetubuh tak batal. Teruskan buat ibadat, cuma kena denda seekor unta. Tahun depan kena qada balik. Kena buat lagi sekali. Kena habiskan tentatif haji tu, kena habis juga. Unta kena, qada pun kena. Gitu. Kalau batal ni, stop dekat tu lah. Macam kita semaya, tengah-tengah semaya batal, berhenti. Haji dan umrah tak boleh berhenti. Dia wa'atimul hajja wal umrata lillah. Apa makna wa'atimmu? Sempurnakan. Sempurnakan tu apa? Bila kita dah berniat, dia kena buat bagi selesai. A to Z. Tu makna wa'atimmu. A to Z. Buat bagi habis. Buat bagi selesai. Wa'atimmu, buat bagi sempurna. Dari mula niat sampai tahallul. Kena ikuti dia punya tartib dia. Susunan dia. Tak ada yang membatalkan haji, tidak ada yang membatalkan umrah. Kalau ada orang sebut batal, itu salah. Batalnya hanya dengan murtad. Murtad habis. Terhenti ibadat tersebut. Mengucap dua kalimah syahadah balik. Baik. Dan orang yang diterima penyaksiannya bahawa dia melihat anak bulan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat saksi lah, iaitu lelaki adil, tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Orang yang qazaf, tuduh orang zina, liwat, dia tak boleh disaksi. Apa-apa saksi pun tak diterima. Merdeka berakal dan baligh. Untuk masuk ke bulan Ramadan diterima penyaksian walaupun yang melihat anak bulan hanya seorang-seorang. Tak apa dah. Pakat duk teropong tengok, seorang nampak dia Islam, dia baligh, berakal, merdeka, dia tak buat dosa besar, diterima penyaksiannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytu al-hilal ya'ni Ramadan faqala atashhadu an la ilaha illallah faqala na'am qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah qala na'am qala ya Bilal adzim fi an-nas falyasumu ghadan rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang lelaki Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya melihat anak bulan Ramadan. Nabi bertanya, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah? Ini Islam ke tak kan? Nabi tanya macam tu. Lelaki itu berkata, ya. Nabi bertanya lagi, adakah engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah? Lelaki itu berkata, ya. Nabi SAW bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada orang ramai, hendaklah mereka semua berpuasa besok. Macam itulah. Yang penting, tak ada kes dosa besar. Tak ada kes minum arak, tak ada kes merompak, tidak ada dosa besar. Lelaki yang tak dikenali ni pun tak apa. Kita tak pasti kata dia soleh. Tak apa. Yang penting dia tidak melakukan dosa besar.
Adapun untuk menetapkan 1 Syawal nak raya dan bulan-bulan yang lain, mestilah saksi yang melihat anak bulan itu sekurang-kurangnya 2 orang. Kena 2 orang. Nak raya 2 orang. Nak masuk ke Ramadan, seorang nampak anak bulan tak apa dah. Nak keluar dari Ramadan, kena 2 orang. Nak masuk ke dalam ibadat, seorang tak apa. Nak keluar dari ibadat, dia kena 2 orang. Ada hadis di belakang. An Umar radhiyallahu anhu qala, "Idza ra'aitumul hilal min awwalin nahar fala tuftiru hatta yashhada syahidan annahuma ra'ayahu bil ams." Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi bi sanadin sahih. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu melihat anak bulan Syawal di awal pagi, lepas di waktu subuh nampak bulan. Bulan ni dia boleh lihat dia waktu petang, waktu awal maghrib. Awal maghrib. Ni kalau nampak waktu subuh, nampak anak bulan ni macam mana? Sayyidina Umar kata, maka janganlah kamu makan, jangan sambut Aidilfitri. Kerana boleh jadi dia cahaya matahari. Sayyidina Umar kata, kalau nampak waktu subuh, nampak macam anak bulan, jangan sambut Aidilfitri. Maknanya kena puasa lagi, kena puasa. Itu bukan bulan, takut dia cahaya matahari. Sehingga 2 orang saksi bersaksi sesungguhnya mereka berdua melihatnya pada waktu malam kemarin. Kecuali kalau ada 2 orang saksi yang mengatakan semalam mereka nampak anak bulan, maka boleh diterimalah. Maksudnya dalam hadis ni, nak raya kena 2 orang nampak. Seorang tak jadi, kena 2 orang. Hadis ke-26. Makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak membatalkan puasa. Ni senangnya ni. Lupa tak batal. Tak ingat macam mana? Tak ingat. Duk biasa makan, bulan Ramadan terlupa. Makan. Tak batal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang terlupa ketika sedang puasa, lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Hanya sahaja Allah memberinya makan dan minum. Allah jamu dia. Rezeki lah. Lupa tu rezeki. Boleh makan, kenyang, puasa tak batal. Pasal Allah nak jamu kita makan minum. Keterangan hadis di atas menerangkan tentang makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak membatalkan puasa. Itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah tidak menganggap perbuatan itu sebagai dosa dan tidak pula dikira batal amalan. Untunglah lupa. Tak dosa dan tak batal. Perut pun kenyang. Makan, lupa. Main nak minum, teringat. Tak boleh minum. Kesian. Lekatnya, makan puas, minum tak boleh. Yang syoknya, makan pun lupa, minum pun lupa. Lepas makan, minum. Lepas minum, Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang jamu kami makan. Wasaqana, dialah Tuhan yang jamu kami minum. Dia bagi kami makan, dia bagi kami minum. Lepas tu baru teringat. Puas. Makan dah, minum pun dah. Lepas tu teringat. Sambung puasa macam biasa. Tak batal, tak berdosa. Perut kenyang. At'amahu Allah wa saqah. Memang Allah jamu dia makan. Allah bagi dia minum. Rezeki dia. Biasa lupa tak tuan-tuan? Biasa tak lupa? Saya biasa lupa, tapi bobolan mulut, pepak-pepak, ada orang tegur. Allah, luah pula. Tak ada nak telan. Biasa lupa. Buka peti air, nampak merah. Bukan nasi merah. Nampak temikai merah. Temikai masak merah. Selalu kita kata ayam masak merah kan.
Dak ni temikai masak merah. Temikai tu masak memang dia warna merah lah. Buka ya Allah dengan sejuk, potong-potong buah mulut dah pepak tokak. Allah ada orang tegak pula. Ludah disingki, tak ada nak telan, tak ada rezeki ya tu. Orang yang tegak kena tegak lah nahi mungkar kan. Kena tegak lah. Mana boleh tak tegak, mana boleh biar. Mula-mula pepak-pepak tak ada nak telan. Bawa asal mana-mana dia. Allah nak tegak pula. Habis tak puasa kak. Allah. Ludah boleh. Kata kena ludah. Hak tegak memang kena tegak. Siapa nampak kemungkaran kena tegak. Jadi kalau telan dah tu rezeki ya dah. Tak rezeki kita. Lupa nak macam mana hari-hari lain duk makan, puasa tak makan. Semayang tak boleh nah, lupa. Semayang pun lupa, duk hentam balun nasi lemak ni sambil semayang, tu batal semayang. Semayang ni kalau terlupa celah-celah gigi kita telan, tu terlupa. Ambil celah-celah gigi, ambil dengan lidah celah-celah gigi telan, betul-betul teringat. Tak apalah sikit. Ni balun nasi lemak, nasi kandak, semayang apa? Tak pernah-pernah orang semayang makan. Tak pernah. Ni masalah pelik yang sengaja dibuat-buat. Dia semayang, tu dia kata dia lupa, dia balun nasi kandak 3 pinggan. Batal semayang. Walaupun lupa. Sebab semayang ni biasanya khusyuk, fokus. Apa yang pergi makan nasi tu? Tapi puasa jangan. Puasa ni pasal kita duk biasa makan. Duk biasa makan tengah hari. Buka peti air nampak dia makan. Nampak ayak minum. Dia lupa. Boleh diterima lah. Allah Ta'ala bagi makan. Tak apa. Tutup balik makan tu teringat Allah. Jangan buat-buat lupa. Jangan duk buat-buat lupa sudah. Saya lagi buat-buat lupa. Makan, minum, orang tegak Allah. Allah badai sengaja. Tak boleh. Itu batal. Jadi ini amanah diri masing-masing. Nabi kata man nasiya. Nasian dalam keadaan lupa. Kita duk makan nasi itu. Nasi itu lupa tu. Kita makan nasi. Man akala nasian fala yabtulu saumuhu. Siapa makan nasi tak batal puasa. Bukan mana makan nasi tak batal. Makan dalam keadaan lupa tak batal puasa. Nasi. Selain dari masalah lupa, fuqaha ni jamak faqih, orang yang kemas ilmu fiqh dan usul fiqh ni panggil faqih. Kita tak sampai faqih. Mungkin kita baru mutafaqih. Tafaqih ni daripada tafaqqaha. Yatafaqqahu tafaqquhan fahuwa mutafaqih. Orang yang baru-baru nak mendalami ilmu fiqh. Baru duk belajar, baru duk tahu hukum. Tera-tera kita ni mutafaqih. Belum faqih. Ada faqih, faham fiqh. Fiqh aja, usul fiqh tak faham. Faqih. Kalau faham fiqh dengan usul fiqh, mutafaqih. Kalau menguasai, membidangi, menekuni fiqh dan usul fiqh, dia minat dan dia tumpu sungguh-sungguh, hak tu baru faqih. Disebut oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid, kalau orang wakaf satu bangunan ini untuk fuqaha, waqf lidaril fuqaha, darul fuqaha, saya buat darul fuqaha, tempat orang-orang faqih, orang-orang alim fiqh usul fiqh, fuqaha. Maka kita hak baru-baru belajar fiqh ni, kita mutafaqih. Kita bukan faqih, kita tak boleh bermalam di situ. Katalah orang buat satu tempat untuk wakaf kepada fuqaha. Fuqaha tu jamak faqih. Kita tak sampai lah tera tu. Penginapan percuma untuk fuqaha. Bangunan darul fuqaha. Kita tak sampai tahap tu. Kita tak boleh menginap di situ. Bukan hak kita. Al-waqfu ala niyatil waqif. Wakaf
perlu melihat kepada niat wakaf. Dia wakaf kat fuqaha, kita bukan fuqaha, kita bukan faqih, kita mutafaqih. Anda faham tu? Jadi begitulah. Selain dari masalah lupa, fuqaha, ulama-ulama yang faqih menyenaraikan lagi beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa seperti berikut. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan jahil. Jahil pun tak batal juga. Siapa jahil? Iaitu orang yang baru memeluk Islam dan tinggal berjauhan dari para ulama. Dia ingat puasa macam mana dia duduk makan. Dia makan sayur. Dia dulu agama lama dulu makan sayur tak batal puasa, dia dulu makan sayur. Rupanya tak boleh, dia pun tak tahu, dia baru masuk Islam, jahil kerana baru masuk Islam atau jahil kerana tinggal berjauhan dari ulama, mereka ni tak batal. Lepas tahu tak boleh lah. Sebelum tu Allah terima ibadat mereka, insya-Allah tak batal. Yang kedua, orang yang dipaksa makan dan minum kerana tidak sengaja. Ada syarat-syarat dia, orang nak ugut, orang nak bunuh orang kan. Dia terpaksa makan. Makannya lah, kenyang pun dapat. Yang ketiga, termuntah tanpa disengaja. Kalau sengaja muntah, batal. Termuntah. Meloya, muntah. Siapa muntah dengan sengaja, batal puasanya. Siapa yang termuntah, tidak batal. Yang keempat, inzal mani. Disebabkan mimpi. Dia bukan usaha dia. Dia tidur, dia mimpi keluar mani. Siang-siang hari mimpi keluar mani. Tak batal. Sebab dia tak ada usaha daripada dia. Atau khayalan. Khayalan pun dia tak ada pegang kemaluan dia. Dia khayal dengan akal. Akhirnya keluar mani. Dia tak pegang pun kemaluan dia. Kalau dia pegang dengan tangan keluar mani, itu dengan usaha dia batal puasa. Orang panggil onani itu batal puasa. Khayalan. Atau melihat sesuatu, mata dia tengok, otak dia fikir, keluar mani. Yang ni tak batal puasa, tapi tidak dapat pahala puasa. Hak mimpi itu tak apa, mimpi dia tak sengaja, dia tidur, dia mimpi keluar mani, bangkit mandi. Mandi wajib, rata yang seluruh badan, terus puasa macam biasa. Yang kelima, termasuk air ke rongga ketika berkumur, atau memasukkan air ke hidung. Dengan syarat wuduk itu tidak keterlaluan. Dia kumur pelannya, tapi termasuk juga tak batal. Tapi kalau dia sengaja kumur kuat, Nabi melarang kumur kuat. Ketika puasa dia pergi kumur kuat juga sampai termasuk air dalam rongga badan dia, batal. Ayak masuk waktu kita duduk mandi. Kita mandi-mandi, bengang telinga, ayak masuk dalam gegendang telinga. Itu kena tengok dulu. Kalau dia niat mandi tu ibadah, mandi sunat, maka ayak yang masuk biasanya lubang telinga tu tidak membatalkan puasa. So, kena niat lu mandi tu, mandi ibadat, mandi untuk kuatkan tubuh, untuk ibadah. Bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa, walaupun ayak termasuk dalam mana-mana rongga badan, telinga lah biasanya, batal puasa. Batal bukan makna boleh makan. Status dia puasa juga, tapi batal, nanti dia wajib qada. Ini kalau nak masuk Ramadan, selalu saya pesan dekat pelajar-pelajar saya, tiap-tiap kali mandi, niat mandi ibadah, mandi untuk sihat, mandi untuk segak kerana Allah Ta'ala. Kalau hari Jumaat, kita niat mandi sunat Jumaat. Kalau hari-hari biasa ni, kita niat mandi untuk kesegaran lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li taqwiyatil jasad. Saja aku mandi untuk menguatkan badan. Kena ada niat. Bila niat, mandi itu bukan adat. Mandi itu ibadah. Kalau termasuk ayak dalam lubang telinga, tak apa. Terus puasa, tak wajib qada. Kalau lupa niat, mandi macam selalu, lupa niat, tak sengaja pun termasuk ayak dalam telinga. Walaupun termasuk ayak, status hari itu puasa juga, tapi batal. Tak boleh makan. Puasa macam orang lain. Tak perlu cerita ke orang lain. Puasa sampai ke petang, buka puasa macam orang lain. Tapi ingat, nanti kena ganti balik, kena qada. Bab mandi ni, mandi bulan Ramadan bukan tak boleh mandi. Mandi berniat. Mandi sunat.
Kalau bukan mandi sunat pun niat untuk kuatkan tubuh badan. Itu penting. Sebab kadang-kadang kita jaga Allah masuk lubang telinga bengang satu macam. Yalah kena lillahi ta'ala. Niat mandi sunat sudahlah. Automatik lah lillahi ta'ala tu tak niat pun tak apa. Yang penting kita sebelum mandi kita ada niat di hati. Mandi untuk kesihatan, mandi untuk kesegaran tubuh. Biasakan hari-hari biasa ni pun kita niat lah. Supaya benda ni dah terbiasa. Ramadan nak mandi je niat. Aku mandi kerana untuk kesihatan, kesegaran tubuh badan. Biasakan daripada sekarang. Nanti Ramadan dah jadi terbiasa. Jangan nak mandi wajib baru nak niat. Mandi hak tak wajib pun. Mandi harus pun dengan niat dia jadi mandi sunat. Mandi harus pun dengan niat dia jadi mandi sunat. Makan nasi lemak, mi goreng. Harus nak makan tak apa, tak makan tak apa. Tapi kalau kita biasa duk niat aku makan mi goreng ni untuk kuat badan. Nak kuat semayang. Apa semua dia jadi. Makan tu jadi sunat. Tang niat tu. Peranan niat. Niat ini dia akan taghyiru al-adah min al-adah ila al-ibadah. Mengubah adat kepada ibadat. Jadi siapa-siapa yang mandi bulan Ramadan, mandi bengang telinga masuk. Dia jaga dah Allah. Tak tahu macam mana dia boleh masuk dalam lubang telinga. Tak sengaja, tak apa. Ustaz. Dah, dalam bab ni. Walaupun tak sengaja. Ketaksiran kita tak niat. Kena qada balik puasa tu. Tak berdosa. Pasal tak sengaja, tak berdosa. Puasa macam biasa sampai maghrib. Bukan puasa macam orang lain. Tapi status dia kena qada balik. Ramai orang yang tak peduli bab ni. Dia tekan sengaja. Kalau sengaja berdosa, batal, qada balik. Tak sengaja, tak berdosa, batal, qada balik. Biasa dia tang dosa tak dosa tu. Untuk itu, setiap kali nak mandi pada bulan Ramadan, niat dulu. Sediakan payung sebelum hujan. Nah? Bulan bukan Ramadan lala ni pun kalau kita nak mandi kita biasakan. Hati kita nak langkah bilik ayak je. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan mandi ni dia keluar penyakit, dia bagi sihat, segar apa semua asbab mandi ni. Pandai-pandailah reka sendiri ayat lah hati mandi. Pandai-pandailah. Saja aku tak perlulah formal sangat. Tak perlulah sahaja aku mandi untuk kuatkan badanku kerana saya tak perlu ajaklah ayat-ayat tu, maknanya dia mandi tu dia ada niat di hati lah. Bukan saja saya mandi, bukan litabarrud, bukan nak bagi sejuk-sejuk saja dak. Dia adalah niat dia. Jadi kalau mandi termasuk ayat bulan Ramadan, termasuk ayat, ataupun hari-hari yang kita qada puasa, kita duduk tengah qada puasa, mandi-mandi masuk ayat. Tengok, ayak tu masuk, mandi tu niat apa? Tak ada niat apa, kosong je. Batal puasa. Kalau ada niat, tak batal. Gitu. Yang keenam, mengumpulkan air liur dan menelannya. Ni memang tak batal lah. Telan air liur. Air liur kosong lah, jangan ada campuran apa. Dia dah harga, so dia telan air liur. Tak batal. Air liur memang duduk dalam mulut dah. Air liuk hak dalam mulut dia tak batal lah. Kalau dia telan air liuk dia hak keluar, contoh dalam kitab fiqh ni dia buat contoh seseorang nak bagi tajam benang, dia nak cucuk benang ke dalam jarum, lubang jarum, cara lama lah. Jadi dia akan benang tu nak buat masuk dalam lubang jarum kecil. Nak buat masuk benang tu payah. Jadi dia pun basahkan dengan air liuk dah. Sekali tak apa. Cucuk tak masuk juga. Lubang kecil. Cucuk tak masuk. Dia tarik sekali lagi. Air liuk dia hak lekat di benang tadi tu dah keluar daripada mulut, dia isap pula. Itu boleh membatalkan puasa. Ni kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Takut dia telan balik air liuk dia hak dah keluar, tak boleh. Air liuk dah keluar tak boleh. Boleh membatalkan puasa. Masalah benang tu memang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Ketujuh. Ni ketujuh ni minta maaf lah. Ini saya ambil daripada kitab fiqh. Kitab Tanwir Masalik pun ada masalah ni. Saya bubuh je. Nombor 7. Ketika sedang bersetubuh, tiba-tiba terbit fajar.
Tengah dia tak sahur ke apa tak tahulah, tengah dia subuh tu terbit fajar, maka dicabut zakarnya dengan segera. Tak batal puasa. Cabut dengan segera tak batal puasa. Tak batal. Dan kalau dicabut tu, lepas pada tu minta maaf cakap tu, disebut dalam kitab fiqh. Orang azan, Allah, dia pun cabut dengan segera. Mana dia stop persetubuhan tu. Maka dia tak batal puasa. Tak perlu qada apa semua. Mandi wajib saatgilah mandi. Lepas azan boleh mandi, tak ada masalah. Puasanya tidak batal. Bahkan bila orang azan dia cabut kemaluannya, lepas pada tu inzal mani, keluar mani. Orang duduk tengah azan, inzal mani. Dia tidak batal juga. Sebab inzal itu bersebabkan persetubuhan sebelum subuh. Dia bersetubuh tu sebelum subuh. Bila dah subuh, dia berhenti daripada persetubuhan. Kemudian kalau berlaku inzal pun tidak batal puasanya. Sebab inzal ini dia panggil bersebabkan sebelum subuh. Persetubuhan sebelum subuh. Berhenti sebelum subuh. Inzal tu tengah-tengah duduk subuh, inzal pun tak batal puasanya. Macam tu. Kerana inzal itu terhasil dengan perbuatan sebelum subuh. Disebut jelas benda tu dalam kitab fiqh. Bukan nak suruh beramal, tapi status orang tu nak kena ganti, tak kena ganti. Tak kena. Kena 2 bulan tak kena. Pasal ni apa? Kalau mereka teruskan dah azan pun teruskan juga, yang tu suami kena 2 bulan 1 hari. 2 bulan itu denda, 1 hari itu qada. Berat tu. Masalah menelan gelema sama juga ke kahak ni. Kalau dia dah keluar ke anak lidah, tak boleh telan, kena ludah, wajib diludah. Telan batal. Kalau dia duduk di rengkung lagi ni, tak apa, dia telan. Dia duduk dalam ni lagi, tak apa. Kalau kita batuk, dia keluar ke atas lidah kita, tu kena buang. Telan tak boleh. Jadi kita bersin. Acim, kadang-kadang dia rasa masin. Hinguih lah, minta maaf cakap, dia rasa di lidah. Rasa lidah, itu kena ludah. Telan batal. Tidur sepanjang hari tak batal puasa. Tidur, asyik tidur memanja. Pahala dapat tak tahu, asyik tidur. Mungkin main subuh tidur, mungkin main zuhur tidur, mungkin main asar tidur. Tidur tak baca Quran pun, kira tidur tidur tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau dia tak semayang pun tak batal puasa dia. Subuh tak mayang zuhur, tak mayang asar, tidur memanjang. Mak dia kira, dah lah tidur, makin ni buka puasa. Dengar buka puasa makin. Okey, makan, tidur pula maghrib insya. Kalau tak mayang, tak semayang, bab lain. Puasa dia sah. Tak semayang dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita cerita bab puasa dia sah. Kena qada tak perlu qada. Pahala dapat tak tahu tu hak Allah nak bagi pahala, tak bagi pahala tu. Gitu. Yang ke-9, masalah pitam dan sedak semula sebelum maghrib. Kalau pengsan, sedak balik, tak batal puasa. Kalau pengsan berpanjangan, dia pengsan pukul 2 petang, pengsan sampai ke maghrib. Direct tu, itu batal puasa. Kalau pengsan, sat, lepas tu sedak balik sebelum maghrib. Okey lah. Tak batal. Kalau gila walaupun sebentar, gila batal. Gila walaupun sebentar, lepas tu siuman balik. Walaupun dia siuman balik, hari tu tak pakai. Gila membatalkan puasa. Pengsan kalau berpanjangan hingga maghrib batal puasa. Kalau pengsan sedak balik tak batal puasa. Tidur dari sahur, dari subuh sampai ke maghrib, tidur sepanjang hari pun tidur dia lain, tidur tak batal puasa. Tidur tak batal puasa. Pengsan kalau berlanjutan hingga maghrib batal puasa. Gila walaupun seminit, sedak balik siuman, gila membatalkan puasa. Kita jadi dekat tu. Wallahu a'lam bissawab. Pagi esok kita sambung masuk bab haji pula, hadis ke-27. Dia sikit-sikit lah thaqafah, pengetahuan umumnya kita ni, dia melalui semua bab. Bab semayang, bab taharah, bab tayammum pun semua. Dah kita sampai bab puasa, esok kita masuk bab haji pula insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.